Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita harapkan kedua guru kita, Fadilatul Syekh Profesor Emerita Datuk Dr. Haji Mahmud Zuhdi Haji Abdul Majid dan juga Dr. Muhammad Kamil Haji Abdul Majid hafizahumullah taala. Semoga sentiasa mendapat berkat dan juga dipermudahkan urusan dan terus bertenaga menyumbang fikiran, tenaga dan seumpamanya kepada umat lah dengan medium baru melalui online dan seumpamanya. Baik, pada hari ini kita masuk pada usul yang ke-10 iaitu ke-10 dan sebagaimana biasa Tok Mu akan menjenamakan dengan jenama yang lebih catchy dan juga lebih menarik untuk lebih perhatian, iaitu asas ke-10 daripada apa yang kita bincangkan hari ini. Cuma Ana akan mulakan dengan membaca matan asalnya sebagaimana biasa. Kata Imam Al-Banna rahimahullah sebagaimana yang dinisbah kepada beliau, ma'rifatullahi tabaraka wa ta'ala wa tauhiduhu wa tanzihuhu asma' aqaidil Islam wa ayatus sifatu wa ahadithuha as-sahihah wa ma yaliku bidzalika minal mutasyabih. Nu'minu biha kama ja'at min ghairi ta'wilin wala ta'til wala tata'arradu lima ja'a fiha min khilafin bainal ulama wa yas'una ma wasa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu warasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Surah Al-Imran ayat 8. Baik, itu matan dia, terjemahannya ma'rifah, yakni mengenal Allah tabaraka wa ta'ala, mengesakannya dan mensucikannya adalah setinggi-tinggi tingkatan akidah Islam. Sedangkan ayat-ayat dan hadis-hadis sahih tentang sifat-sifat Allah adalah termasuk mutasyabihat. Kita wajib mengimaninya sebagaimana adanya tanpa mentakwilkan dan tanpa ta'til, yakni mengingkarkannya. Serta tidak perlu memperuncing perbezaan pendapat di antara para ulama tentang hal tersebut. Kita mencukupkan diri seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan orang-orang yang mendalam ilmu mereka, ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Rabb kami. Surah Al-Imran ayat 7. Baik, kalau nak buka sungguh-sungguh perbincangan ini, maka dia jadi sangat-sangat luas dan dalam, sebab benda tu masih lagi berlegar sekeliling kita pada hari ini. Dan dia merebak sampai ke tahap institusi agama sebenarnya. Pergeseran untuk mempengaruhi itu. Dan dalam konteks di Malaysia ni, institusi tertinggi adalah tuanku-tuanku kita. Yeah. Jadi siapa yang berjaya, macam dulu kita bincang Tok Mu, mana-mana aliran yang berjaya mendapat dukungan waliul amri, secara otomatik akan menjadi arus perdana. Jadi untuk mukadimah ni anda tak nak ulang banyak sebab kita lebih nak tengoklah perspektif yang terbaik. Sebenarnya garis panduan yang Al-Banna bagi ni sudah cukup cantik sebenarnya. Semua lagi realiti itu. Sebab masing-masing ada keperluan, kepentingan dan sokong. Sebelum itu saya lupa, kawan-kawan yang baru bersama nak masuk dalam grup Zoom tu boleh klik, ada kita punya advertisement di bawah tu, boleh masuk nanti dalam grup. Bolehlah berinteraksi direct dengan Tok Mu, dengan Dr. Kamil dalam ruang yang akan diberikan nanti. Untuk mukadimah ni kita bagi pada Dr. Kamil dulu. Nampak dia menawarkan diri tadi tu, jadi kena bagi ke dia dulu lah. Sila Dr. Kamil sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Salatan wa salaman ala Rasulillah. Saya minta dulu ni sebab saya terbaca buku Asal Al-Banna yang simple, iaitu Al-Aqaid, yang tepat dengan tajuk kita lah. Dan buku ni tak panjang, dalam 50 hingga 60 halaman. Saiz kecil saja. Jadi pertama sekali dia menerangkan tentang takrif akidah menurut pahaman dia, iaitu perkara yang wajib kita percaya dengan hati dan hati kita rasa senang sampai kita yakin dan langsung tidak ada rasa syak atau ragu. Dan akidah ni bagi manusia, dia kata, samalah kita dengan cerita daripada orang yang tak pernah bohong.
Dia kata ada sebuah negeri nama negeri Yaman. Kemudian orang lain pula kata memang ada negeri Yaman. Kemudian berbagai-bagai orang cerita tentang Yaman sehingga kita makin percaya, tetapi mungkin timbul sikit sebanyak syak. Tetapi bila kita tengok gambar negeri Yaman, bertambahlah akidah kita dengan wujud negeri Yaman. Apatah lagi bila kita pergi musafir ke negeri Yaman, tengok negeri itu dan tengok pula bendera-bendera dia hidup di situ pula. Jadi keyakinan itu betul-betul adalah. Jadi begitu dengan hal-hal agama ni dia kata. Ada yang kita terima cikgu ke ustaz ke cakap, kemudian menjadi kepercayaan kita sehingga tidak syak dan tak ragu lagi. Kemudian bila kita berfikir, kita merenung, bertambah iman kita, bertambah keyakinan kita, dan kita buat amal ibadat, kita berzikir dan sebagainya, maka dia timbul dalam bentuk amalan yang ihsan dan sebagainya. Akhirnya dia menerbitkan cahaya yang menjadi lampu hidayat kepada kita, dan kita tengok dengan cahaya basirah yang menyempurnakan iman kita, menyempurnakan keyakinan kita, meneguhkan hati kita, sehingga seperti kata surah Muhammad ayat 17, wallazina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang dapat petunjuk dan mendapat bekalan petunjuk, mereka bertambahlah takwa mereka. Kemudian Allah SWT pula memberikan kepada kita akal. Di mana akal inilah pula kita digalakkan untuk berfikir dan merenung. Misalnya, qul zuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzur min qaumin la yu'minun. Lihatlah pada apa kejayaan langit dan bumi dan ayat-ayat tanda-tanda yang menjadi tanda bagi orang-orang yang beriman. Dan banyak ayat-ayat yang menekankan afalam yanzuru, kamu tak tengok ke, macam-macam lah ayat lagi. Dan di situlah kita melihat iman dalam pandangan Imam Al-Banna. Dan iman ini bagi dia, saya nampak dia bagi 4 lah. Satu, mengenai ketuhanan. Kedua, mengenai kenabian. Ketiga, mengenai kerohanian. Yang ini berkait dengan malaikat, alam metafizik, jin, roh. Dan yang keempat, benda-benda sam'iyat. Benda sam'iyat ni kehidupan alam barzah, kehidupan akhirat, hawa kubur, alamat kiamat, bangkit semula, hisab, syurga, neraka dan berbagai-bagai lagi. Jadi itulah sebagai mukadimah saya. Cuma di akhir-akhir saya nampak dia kata ada 2 penerimaan lah, satu salah, satu khalah. Dan salah ke khalah nak tak berkelahi. Ini pendukung-pendukung yang ekstrim saja kelahi. Sebab khalah dia terima katalah tangan Tuhan. Dia tak boleh terima tangan Tuhan tu macam makna tangan ni. Tapi dia takwil dengan kodrat dan sebagainya. Tapi salah dia pun tak terima juga tangan Tuhan dengan tangan kita ni. Cuma dia stop di situ lah. Tangan Tuhan lah. Tapi tak nak pergi lagi nak takwil dan sebagainya sebab dia kata tak perlu takwil. Terimalah seadanya tu kata tangan lah. Tapi bukan tangan ni. Itu sebagai contoh. Tetapi dia juga membawa pandangan-pandangan Ibn Jauzi, pandangan Fakhr Razi, pandangan Imam Ghazali. Maknanya dia juga menerima pandangan-pandangan khalaf dan tidak menolak pandangan-pandangan khalaf. Jadi pandangan dia cukup simple lah. Jadi tak perlulah kita nak bergaduh mendalam perkara tersebut. Sedangkan dia kata benda-benda yang tidak Tuhan pun banyak benda tidak tahu. Misalnya elektrik. Atau kita kata lagi besi berani. Besi berani kita tahu dia ada. Dia sebab dia tarik besi tu. Tapi benda macam mana kita tak tahu. Elektrik tak tahu, tengok api. Tengok cahaya. Jadi, hakikat elektrik ni. Jadi kalau makhluk kita tak tahu, apakah Allah yang Maha Besar. Sebab dia kata hanya kita melihat sifat dia, nama dia, af'al dia. Itu pun cukup menggerungkan kita dan menjadi orang yang berakidah dan beriman. Allah tak itu. Besi berani tadi takut ada yang tak faham. Besi berani tu magnet. Besi berani tu. Bahasa Jerman tu besi berani. Ingat kau berani setengah mana?
Baik, cuma anda perasan dalam isu yang akhirnya membawa pada perselisihan ini terjadi di kalangan orang yang tidak lapang dada dan belajar kedua-dua manhaj, metod ataupun disiplin. Ya, Kalau mereka yang buka besar dada mereka belajar dua-dua, mereka cuba faham kaedah dan sebab sejarah di sebalik munculnya aliran-aliran tersebut. Akhirnya dia akan insya-Allah boleh terima walaupun dia tak setuju dengan A ataupun dia tak setuju dengan B, tapi dia peribadi akan tidak ada masalah sebab dia memahami duduk letak daripada mana munculnya perkara tersebut dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Baik, mungkin Tok Mu ada tambah untuk mukadimah yang sudah dilambungkan oleh Dr. Kamil tadi. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya cuba pergi secara harfi lah dia punya huraian tu. Tadi Dr. Kamil dah bagi tahu dia telah meringkaskan buku Al-Aqaid itu. Jadi ayat dia ni kata Aqaid itu ialah dia bagi apa? Apa tu definisi tadi Dr. Kamil sebut dia mendefinisikan akidah itu. Jadi untuk orang kita lebih faham yang dikatakan akidah itu ialah pegangan hidup. Ada istilah fiqh, ada istilah akidah. Fiqh itu ialah kefahaman. Tapi kefahaman itu terbahagi kepada dua. Kefahaman yang mendatar dan kefahaman yang mendalam. Jadi kalau kefahaman itu mendatar, dia tidak panggil akidah dalam istilahnya. Walaupun dari segi bahasa, dia tidak panggil fiqh pada istilahnya. Walaupun pada segi bahasa, dia kata faham-fahamlah. La yafqahun, maknanya tak faham. Maknanya tidak sistem mendalam. Begitu juga tentang akidah. Kalau pegangan hidup itu merupakan pegangan biasa, pegangan orang awam yang tidak rasikh, yang tidak mendalam sebagainya, dari segi istilah akidah Islam, itu bukan satu yang dinamakan sebagai akidah sebenarnya dari segi term dia, dari segi istilah. Orang akidah tidak kata ini akidah. Macam Dr. Kamil tadi katalah, dia dengar jauh-jauh tentang negeri Yaman, tetapi dia tidak pernah mendengar fakta yang jelas, tidak pernah cuba memahami sebagainya. Itu orang panggil akidah orang awam yang tidak mendalam dan dia cepat boleh berubah-ubah. Jadi akidah yang mendalam itu dia menjadi suatu pegangan hidup yang mendalam. Makna akidah itu pegangan hidup. Tapi pegangan hidup itu terbagi pada dua. Pegangan yang longgar-longgar begitu, itu satu. Tetapi tidak mencapai sifat akidah sebagaimana yang dihuraikan oleh ahli-ahli akidah dan tasawuf. Yang keduanya ialah pegangan hidup yang mendalam. Sebab itu pegangan hidup yang mendalam tu sehingga menjadi suatu ideologi dalam hidup dia. Sebab tu bila kata asas kepada akidah itu ialah syahadatu alla ilaha illallah. Dia menjadikan dirinya sebagai saksi. Itu bukan sebarang orang itu. Sayalah yang menjadi saksi bahawa Tuhan itu hanya satu. Macam mana dia boleh mendakwa diri dia sebagai saksi? Oleh kerana keyakinannya begitu mendalam dalam diri dia. Itu yang huraian dalam pada Isam Hasan tadi. Jadi dia kata al-aqi ma'rifatullah tabaraka wa taala asma aqaidil Islam. Itulah idealisme yang paling kemuncak. Idealisme yang paling kemuncak. Adapun yang kita duk bincang sifat tu sifat ni khilaf ni, ini bukan suatu idealisme yang ini orang panggil kepercayaan yang keluar daripada mulut yang belum tentu mempunyai suatu pegangan hidup yang mendalam. Oleh kerana itu, Imam Banna kata, kalau kita nak bincang tentang akidah, kita kena bincang dalam bentuk ini, iaitu supaya kita lebih mendalam pegangan hidup kita kerana kita nak mencapai idealisme yang tinggi dari segi
pegangan kita terhadap Allah. Maknanya dari segi pemikiran tersurat, apa yang awak duk bincang pumpam salah kholaf tu sebenarnya ini suatu perbincangan mulut yang tidak sampai kepada hati. Itu mungkin tambahan sikitlah daripada tadi tu. Ya, Allah. Baik, terima kasih pada Tok Muk dan juga Dr. Kamil. Cuma dalam realiti di alam Melayu, kita tahu bahawa Islam yang mari ke alam Melayu adalah Islam yang lebih dicorakkan dengan yang dinamakan sebagai tasawuf dan tarikat lah. Bagaimana yang disinggung oleh Syed Naqib Al-Attas dalam dia punya karya terawal tahun 1960 lebih lagi. Ya. Dia buat jelajah di Johor beberapa tempat, pergi ke tempat-tempat Naqsyabandi apa semua ni. Dan dia meletakkan beberapa senarai tarikat yang terawal sampai ke alam Melayu tu, Syatariyah ni apa semua Naqsyabandi. Jadi ada perbincangan. Seolah-olahnya Ma'rifatullah tu jadi satu istilah yang begitu berat lah. Disebabkan dikatakan ia adalah satu tauhid yang paling tinggi, iaitu Ma'rifatullah. Maka jalan nak menuju ma'rifat itu sendiri memperlihatkan kepelbagaian. Maka kalau kita pergi kepada golongan sufi tarikat, mereka akan bercakap nak capai ma'rifatullah gini. Kalau kita pergi mengaji secara umum di surah masjid, makrifah pada Allah ni macam Tok Muk kata tadi, aqidatul awam, cukup sekadar yakin dengan nas dan juga yakin dengan naqli. Golongan yang khawasul khawas khawas dan khawasul khawas ni lagi tinggi lagi. Jadi doktor kami mungkin boleh bagi gambaran lah kenapa berlakunya kita katakan bukanlah perpecahan, cuma aneka ragam dalam nak menuju satu matlamat, iaitu ma'rifatullah. Apakah tidak cukup dengan dalil akli dan naqli? Sampai kena perlu riyadhah yang luar biasa itu, yang kadang-kadang kita pun rasa mustahil lah untuk orang biasa macam kita capai. Mungkin doktor kami boleh komen sikit. Anak seperti apa-apa lah. Kita naik kereta api, kita kena tengok kepala kereta api tu. Kalau kita masuk gerobak, macam-macam lah. Gerobak kelas 1, gerobak kelas 2, gerobak kelas 3, gerobak barang-barang. Kuat itu peran dia. Tapi kalau kita tengok kepala kereta api tu, Quran Sunnah. Dan Quran Sunnah ni bukan benda payah. Kita ambil Sunnah lah. Ambil nak kenal Tuhan, paling mudah bagi saya lah. Hadis Nabi kata, sesiapa yang ingat, hafal, jaga, nama Tuhan 99 dijamin masuk syurga. Jadi kita dah baca lah Quran sendiri pun ada. Wallahul ladzi la ilaha illahu Ar-Rahman. Syarah Ar-Rahman itu 3 hari pun. Ar-Rahim, syarah 3 hari. Al-Maliku, syarah 4 hari. Al-Qudus, syarah 10 hari. Sampailah kepada Al-Qayyum, Al-Wajid, Al-Majid, Al-Wahid, As-Samad. Saya kalau ingat 99 nama terkenal lah Tuhan ni. Lepas tu nak tengok pula af'al dia. Dia dari ke langit, dia dari ke bumi, betapa indahnya pantai, betapa hebatnya laut, betapa banyaknya ikan, betapa tingginya langit. Kita lagi bak aras, bak macam tadi. Tak kenal lagi. Sebab itu, jadi buat apa nak cari rokah? Rokibah, rokah lah. Rokah, nak naik gerobak yang kita tak nak naik tu. Kita orang biasa, naik ekonomi kelas tu dah. Tu pun sedap lah. Tapi bagi orang dia ada duit, akal dia panjang, riyadhah dia kuat, puasa dia kuat, zikir dia kuat, dia naik dah kelas 1. Kelas 3. Jadi, begitulah. Dan sebab tu dalam ni pun ada tengok ulama-ulama kata dalam bab jiwa ni, bab nafsu ni, bab roh ni, kita ada 3 kelas. Satu kelas adalah kelas pasif. Yang kedua kelas muqtasid. Yang ketiga kelas zalimun li nafsi. Kalau David dapat nombor 1 ni molek lah. Kena nombor 1 ni tadilah kalau fiqh tu kata kena tafaqquh. Kena tafaqquh, mendalam betul-betul. Sebut nama Allah pun wa iza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhu imana. Dengan Quran pun dah satu hari
Nabi bangun pagi. Dia dengar bila azan. Allahu Akbar. Nabi pun menangis. Bila kata, ya Rasulullah, kenapa kamu menangis? Bila Nabi kata, ya Bilal, semalam tu ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia kata-kata dengar ayat ni tak menangis lagi kak, tak tahu nak kata apa dah. Maksud Nabi kita dengar 10 kali pun tayyib gau tayyib berapa? Sedap suara betul lah. Biasa kita dengan Nabi. Jadi dari cuma dari sudut pemisahan, ada bukan pemisahan, kita kata pembahagian itu memang wujud sungguh lah. Contoh ni dari sudut perbincangan dengan sahabat-sahabat lah. Jadi siapa Sofika keluar terma iaitu ni akidah ahli sufi. Ya. Ni akidah ahli kalam. Ya. Ni akidah ahli hadis dan seumpamanya. Jadi soalan ada ialah akhirnya akan jadi mazhab-mazhab yang berbeza-beza itulah. Ya. Jadi nak lebih kurang fiqh jugalah tomuknya. Kau lagu mana? Dia macam ni. Masalah-masalah ni bagi setengah orang bukan senang nak faham. Saya kena bawa metafora jugalah. Senang kita nak ikut macam Dr. kami duk bawa. Dia sebenarnya apa yang disebut sebagai perspektif. Perspektif. Ada orang melihat sesuatu tanpa perasaan dan tanpa apa-apa perspektif dari dalam diri dia. Itu orang awam, iman orang awam. Jadi bila seorang Badawi dia pergi kata kat Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, dia kata saya nak masuk Islam. Nabi kata masuklah. Dia kata masalahnya aku tak kenal Tuhan. Okey. Jadi Nabi menggunakan dia punya logik akal. Nabi kata kamu datang tadi dari mana? Dari belah hulu. Apa yang kamu dapat? Apa yang kamu lihat? Dia kata apa di padang pasir ni kecuali tahi unta. Nabi tanya, kalau kamu tengok tahi, apa kamu fikir? Dia kata, bila saya tengok tahi, saya fikirlah ada tahi, ada unta. Nabi kata, kamu sudah mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Imam Badawi ini, yang Nabi kata sudah cukup beriman itu, merupakan imam al-awam, iman orang awam. Tetapi bagi orang awam, oleh kerana kepala dia tu tidak banyak idea sangat, tidak berkecamuk dengan apa-apa, dia hanya itu sahaja, maka kadang-kadang Nabi kata iman orang Badawi itu lebih mendalam daripada iman orang yang hadari, orang yang maju dan sebagainya. Sebab dia bila pegang tu, dia ada syuur dia, ada emosi. Jadi sekarang ni, dari perspektifnya, kalau seseorang itu seorang khawas, dia daripada sebagai orang awam cukuplah. Dia nak masuk syurga, dia nak keluar dari neraka, itu cukup. Tapi bila kita nak jadi orang yang khawas, kita pernah ada perspektif yang jelas. Maka di sinilah orang berbeza pendapat. Saya nak cadangkan ataupun nak bandingkan yang kata metafora tadi ialah dalam bidang seni. Dalam bidang seni, misal seni sastra ataupun seni lukisan ataupun seni apa semua sekali tampak sebagainya. Jadi kita mula-mula kita faham itu yang kita lihat itu sebagai satu hasil seni. Tetapi apabila kita lihat suatu lukisan yang agak tinggi nilainya ataupun sebuah sajak atau hasil sastra yang tinggi nilainya, kita mempunyai perspektif yang berbeza. Jadi makin tinggi nilai seni itu, makin luas perbedaannya. Oleh kerana itu, bagaimanapun perbedaan tentang memahami seni itu, Islam kata okeylah kamu mempunyai perspektif yang tertentu. Jadi oleh kerana orang-orang khawas itu mempunyai perspektif yang berbeza,
maka perspektif itu akan didokong oleh syuur, iaitu emosi. Orang tak ada emosi, tak ada perspektif. Jadi kalau dia tengok sesuatu, katalah, kalau tengok anjing lapar ataupun orang lapar, sama, tidak ada emosi. Tapi kalau orang itu ada emosi yang tinggi, dia tahu ini orang lapar, kalau saya lapar bagaimana semalam? Mak dia kata, saya boleh gambarkan bagaimana anak saya itu menderita sebelum meninggal dalam kereta yang ditinggalkan oleh pengtua tadika itu. Jadi sebab emosi dia terhadap anak dia tinggi, dia boleh menggambarkan. Begitulah seorang faqih. Seorang faqih yang tinggi nilainya, ataupun seorang ahli tasawuf yang tinggi nilainya, ahli akidah yang tinggi nilainya, dia melihat sesuatu berasaskan kepada dia punya emosi. Jadi oleh kerana itu, dalam dunia Nusantara kita, apabila para pendakwah Islam datang, dia melihat orang Melayu ini dari segi kognitifnya, dari segi akal, dari segi pemikirannya rendah. Jadi dia nak sampai ke Islam, nak menggunakan pemikiran untuk memahami Islam, maka susah. Sebab itu orang yang mula-mula datang itu ialah orang Syiah lah. Kita tengok dalam sastra di Nusantara ni, yang mula-mula diperkenalkan ialah sastra cerita, hikayat. Jadi sebab hikayat itu boleh menyentuh emosi, perasaan. Maka berbagai-bagai hikayat lah. Jadi Al-Quran pun, sunnah pun, pada peringkat awalnya, dia datang melalui afala yang zuru ilal ibili kaifa khuliqat. Dia menggambarkan alam dan sebagainya. Dia tidak bawa kepada falsafah-falsafah yang tinggi. Oleh kerana itu, jadi bila kita follow, ikuti emosi ini, maka lahirlah sampai kepada lahir apa yang dikatakan schools of thought. Maknanya mazhab-mazhab berfikir. Dan oleh kerana itu, kalau kita ni faham, kita ni betul-betul ada jiwa seni yang bertentu, macam dalam minggu lepas, Dr. kami kata, Tungkak Waran ataupun Samad Said mengulas sajak dia. Kata dia pun tak faham sajak tu. Jadi seorang pengulas itulah ialah seorang ahli akidah, seorang ahli tasawuf yang baik. Maknanya kalau kita tidak setuju dengan ulasan Samad Said tadi atau Tungkak Waran tadi, maka kita tak boleh nak kata awak tak betul. Ini ulasan dari perspektif awak. Jadi saya ada perspektif saya. Saya ulas dari segitu. Maka inilah dikatakan kesempurnaan Islam itu terdapat dalam kepelbagaian. Kalau orang itu hanya menggunakan nilai otak dan pemikiran, maka kepelbagaian itu dia macam orientalis, tinggi daripada otak pemikirannya, tetapi dari segi syuur, emosinya tidak ada. Sebab dia tak masuk Islam. Jadi oleh kerana itu, kita perlu melihat bahawa akidah yang mendalam itu bukan sekadar bergantung kepada nilai-nilai asas dalam manusia, iaitu akidah ataupun itu pemikiran semata-mata. Tapi dia berasaskan kepada emosi. Berasas pada emosi itulah kita kata lahirlah pegangan yang mendalam. Ini cerita Ustaz Zaharuddin sendiri. Cerita ni dia kata kat kampung dulu kan, dia boleh tengok kain duk sidai tu. Kain duk sidai tu dah okey dah. Dia tak guna otak tu. Dia guna emosi. Ya dah. Bila tengok kain di sidai, dia tengok Allah, Tuhan dia, orang dia. Dia kata dalam sastra Arab jahiliah, dia kata saya pergi menjamuh rumah itu dan saya fikir saya bukan menjamuhnya. Saya bukan, dia kata bukan ma masaktu dara walakin man sakana dara. Bila dia jamuh rumah tu, dia bagi dia bukan jamuh rumah tetapi menjamuh orang yang duduk dan tinggal dalam rumah itu. Itu emosi dia. Jadi kita nak kata awak ni gila, tak boleh. Awak salah, tak boleh. Jadi oleh kerana itu, kepelbagaian perspektif itu mengkayakan Islam, sama ada sebagai fiqh atau sebagai akidah. Itu yang sepatutnya. Tetapi yang berlaku di kalangan kita, oleh kerana kita ni tidak kenal apa dia tu asas yang cukup baik dan sebagainya, maka kita banyak lebih bertikai daripada
menggunakan emosi untuk sampai kepada kita punya pegangan yang sebenar. Masih tak umum, ma'rifatullah, yakni kenal Allah. Maka di sana ada ungkapan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah atau fi dzatillah. Ya. Yang dipahami oleh sebahagian yang saya perasan, ma'rifatullah itu kenal Allah. Ya. Ini kenal tu dia nak pergi kepada kenal sebagaimana kita kenal. Saya Ana kenal atau Ummu Ana kenal doktor kami. Ya. Itu masalah tu. Betul. Jadi dia meletakkan ma'rifatullah itu sebagai kenal, sedangkan kaedahnya kenal Allah itu tidak boleh lah. Laisa kamitslihi syai'. Yang Allah kata disebutkan kaedahnya tafakkaru fi khalqillah. Maka salah satu tools lagi selain pada nakli akli adalah saintifik, fakta-fakta saintifik yang sekeliling kita ni, ayat kauniyah ni. Jadi Ana melihat salah satu jalan yang mesti digembeling sungguh-sungguh oleh sarjana-sarjana Islam adalah membawa umat untuk kenal Allah melalui jalan sains. Jalan sains. Sampai Ana pernah tulis satu artikel lah, jalan moden menuju Allah itu mesti dilalui dengan asas-asas ilmu sains yang mantap. Seumpamanya, mungkin doktor kami ada pandangan sikit macam mana kita nak boleh duduk sekali dengan, walaupun kita tahu bila telajak sains tadi dia jadi macam barat saintologi, tolak Tuhan apa semua tu falsafahnya. Cuma yang kita sedang cakap sekarang, bagaimana sains akhirnya patuh pada wahyu, membawa masyarakat lebih yakin, mengikbatkan bahawa Allah benar-benar ahad, mentauhidkan Allah dan tanzih Allah dari segala sifat kekurangan melalui pemikiran sains dan juga fakta-fakta yang ada. Bukan teori boleh berubah. Ni kita kata kauniyah tadi tu, alam ini, bulan, bintang, benda yang sudah hak kebenarannya itu. Mungkin doktor kami boleh bagi pencerahan sikit tentang pendekatan tersebut. Nak ambil pendekatan Nabi. Dan pendekatan Nabi ni sudah digambarkan oleh Imam Ghazali. Kalau kamu nak bahagia, kamu nak kenal Tuhan, ambillah min mishkatil wahyi atau min mishkatil nubuwah. Sebab ahli-ahli sains zaman dulu, zaman Ibn Sina dan sebagainya, mereka itu menekankan tentang saintifik. Tapi saintifik macam dibawa oleh falsafah Greek dan sebagainya, tak bertemu dengan Tuhan. Tapi kalau kita pergi dengan cara sains, hak Nabi nak ni, macam tadi saya sebut, ambil nama Tuhan saja. Nama Tuhan tu, kita ambil cara mudah saja. Bila kita kenal Tuhan, Maha berkuasa, dengan nama-nama dia, dengan sifat-sifat dia, dengan kedudukan dia, kita hafal, kita sebut nama dia, kita zikir dia, maka dia mendatangkan tabarruk, datangkan berkat. Dan bila berzikir tu rasa manis. Manis tak manis orang berzikir ni, dia tak rasa lapar. Bukan rasa dia kenyang. Tapi dia duduk berzikir. Para sufi yang duduk berzikir tu, kerana dia kuat zikir tu, dia tak rasa lapar. Macamlah kata Ustaz kata tadi. Saya sebut orang katalah orang gila muzik lah. Nak main muzik tu, berapa jam pun, dia tak lapar. Dia dengar bisikan biola dia dengar rancak yang dia punya, biola dengan gitar dia, atau dengan saxophone dia, Bromley tu. Dengan saxophone dia, kasih selamatnya. Itu pun cukup. Tak makan tak apa dah. Ini kan pula bila sebut nama Tuhan tadi. Nama Tuhan dengan kita start lah. Dengan nama apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pergi kepada rahmat. Cerita pula amal arsalnaka illa rahmatil alamin. Cerita rahmat 3 hari 3 malam tak habis. Rahmat adalah kandungan ibu, rahmat melahirkan anak. Yang satu lagi saya lah. Ya, ini lebih hebat daripada cara kita saintifik yang bersifat minda atau exercise minda saja. Tapi yang ini dia ada. Kalau kita baca buku Iqbal pun dia sebut Kijang, dia kata dia ada bau dia. Kijang, saya tak tahu lah. Kijang tu ada bau dia. Jadi kambing lah. Dia binatang-binatang tu pun dia ada. Jadi orang pun juga kalau kita ambil satu lah. Kita kata nama Tuhan tu Al-Quddus. Al-Quddus tu Al-Mutahhir minal Al-Mutahharu minal uyub. Macam mana kita nak gambarkan Tuhan ya Qudus, ya Qudus, ya Qudus, ya
Ya Wahab, ya Wahab. Anugerah macam-macam. Anugerah hujan, anugerah panah, anugerah matahari, anugerah bulan, anugerah bintang, anugerah air, macam-macam Wahab saja tu. Pergi pula ya Wadud, ya Wadud. Kan saya ibu, kan saya bapa, kan saya anak. Jadi cerita 99 Tuhan ni pun tak habis dah. Jadi kenapa kita cari jauh-jauh sangat? Sedangkan benda-benda ni orang awam pun boleh faham, boleh rasa benda tu. Cuma kita tak rasa. Ya qawi jadi kuat. Ya qahar, dia peraja kita tak takut dah. Sebab Allah qahar, Allah qahir. Ya jabbar, ya mutakabir. Cuma masalah sekarang ni kita tak dapat merasai nikmat tu. Tu ruginya. Macam kita ada Quran, baca Quran macam-macam surat khabar. Tak kerugi. Sedangkan Quran tu anugerah dari Allah turun daripada langit melalui Jibril, bawa Nabi Muhammad disimpan beribu tahun. Banyak ajaran-ajaran, perintah-perintah, suruhan-suruhan, larangan-larangan. Kenapa kita tak dengar? Sebab kata hati kamu ditutup. Buka ke hati itu, tadabbur Quran. Bukan baca, tapi tilawah. Tilawah lain, qiraah lain, tadabbur lain. Benda-benda yang asal gini pun kita kena faham kepada masyarakat kita. Allah. Emosi sikit lagi. Baguslah. Itu kata emosi tadi tu. Kalau makrifah saja tak ada emosi taklah. Benar dia. Dia kalau tidak cukup. Tok Mok dekat ke tu? Rasa dia tepuh. Dia tepuh benda tu. Online je. Dia tepuh benda tak? Mungkin kita buka soalan kepada sahabat yang dalam grup dulu. Mungkin ada yang nak memberi respon atau soalan ringkas. Boleh? Siapa buka suara dan juga ni? Sahabat-sahabat kita dalam grup Zoom ni. Ada tak? Adakah? Mesti adakah sahabat-sahabat kita dalam nak buka? Dalam ni tak ada. Mungkin Datuk Mahmud dia ada masalah sebab sekarang hujan lebat di sekitar Petaling Jaya. Ada kira. Okay. Baik, kalau gitu kita pergi dengan Dr. Kamil dulu lah. Ni ada. Oh tu. Okey. Tu boleh. Soalan tu dalam kita punya ni. Dr. Kamil boleh respon lah. Dia tanya Dengar suara anda, Dr. Kamil? Dengar. Ni ada sahabat kita ni, Izzuddin ni, dia tanya bagaimana cara nak harmonikan dalam perkara khilaf akidah. Banyak kali dah kita bincang ni, tapi bolehlah kita ulang sekali lagi. Macam mana ni nak selesaikan cadangannya dalam masalah isu khilaf akidah ni, Dr. Kamil lah. Tutup kah? Apa sebenarnya? Tutup dah. Mute dah. Tak, okey, boleh cakap. Boleh. Anak kena balik kepada balik kepada kaedah lah. Jadi cara kita tak nak berkelahi, kita mulakan dengan perbincangan akidah daripada Al-Quran dan perbincangan akidah daripada sunnah. Ada pun yang berbeza tu ialah huraian ulama terhadap ayat Al-Quran dan ayat sunnah. Jadi di situlah kita kata selesai. Misal kita sambung ayat. Yadullah fawqa aidihim. Tangan Allah atas tangan mereka itu. Ini pun ayat mutasyabihat. Jadi salah kata tangan Tuhan itu bukan maksud tangan ni. Ini tangan jawarih. Sebab tu dia kata kalau orang kudung pun kita panggil tangan kuasa itu. Tapi kalau khalah tangan tu dia takwil kepada kuasa. Tapi kalau orang salah dia kata tangan tu kita nak kata kuasa bahasa apa dia patut kata tangan lah. Cara bukan tangan ni. Jadi tidak ada perbezaannya sebab yadun tu tetap yadun lah. Salah berkata yadun, khalah berkata yadun. Jadi salah
ceritalah. Dia ada dengan makna al-quwwah. Tapi al-qudrah. Tapi kok salah kata, ya ada lah. Tapi ya bukan ada ni, bukan ada jawareh. Ya ada yang selayaknya bagi Allah. Dan inilah yang disebut oleh Ibn Taymiyah dan sebagainya. Tapi kita ada penyokong-penyokong yang taksub ni, buat cerita. Dia buat cerita ni lah jadi masalahnya. Bila kita pergi ambil pandangan Ibn Taymiyah, bukan daripada Ibn Taymiyah sendiri, daripada musuh dia. Dan kita ambil pandangan Asy'ariyah ke Maturidiyah, daripada pandangan musuh dia, bukan pandangan original daripada Imam Asy'ari sendiri. Kalau baca Imam Asy'ari, Al-Ibanah, Al-Usulid Diyanah, ada masalah. Beres. Jadi di sinilah asalnya balik kepada ilmu Alkitab dan ilmu As-Sunnah. Dari akidah baik, dari fiqh baik, dari tasawuf baik, itu masalah. Jadi saya nampak dah, saya pun tak belajar banyak. Tapi bila saya baca-baca, saya tengok ni duduk berkelahi antara si petaksub dengan si petaksub. Jadi petaksub ni, dia tengok musuh dia, dia tengok dia bercidah, dan dia tengok dia tu, dia sanggup cium kaki dah. Sedangkan benda tu, dalam Islam cium kaki pun tak bagi. Benci kat orang pun tak bagi. Jadi kita ikut agama nafsu. Bukan agama Islam yang al-hanif. Ya, itu sajalah. Atau mungkin kita boleh kata, kita ajak masyarakat supaya fokus terlebih dahulu ni Ramadan nak mari ni, fokus kepada tadabbur, memahami ayat-ayat akidah dalam Quran tu dulu. Tadabbur dulu. Jadi kiralah mana-mana ada buku kalau kata yang menarik dan ingat, ada ulama yang sederhana adalah Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Dalam dia punya mausu'ah tentang iman dia, rukun iman tu, dalam rukun iman pertama iaitu tauhid kepada Allah tu, dia hurai, dia himpun semua ayat Quran, hadis berkaitan dengan berkaitan dengan akidah. Mungkin boleh bermula daripada situ, mengambil pendekatan tadabbur ayat-ayat Quran berkaitan akidah, khususnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ni semua ialah sebenarnya kita akidah bagi anak lah, kita akidah terbaik di Quran tu sendiri. Ada dah kitab lain yang paling utamanya. Tujuan Quran turun tu lah untuk membetulkan akidah umat Islam dari awal sampai akhir. Tok Muk ni lagu mana kita ni, Dr. Ramil? Mungkin tak boleh bersama lah tu. Mana Dr. Masri? Tok Muk elektrik terputus, dia minta teruskan dulu. Okay. Cuma saya sebenarnya ada soalan lah, sebab saya walaupun dah mengikuti lama, cuma saya nak tanya ataupun pandangan Ustaz Kamil lah, berkenaan dengan isu semasa yang kita hadapi sekarang ni, tentang isu kalimah Allah. Mungkin Ustaz boleh jelaskan secara umum lah kot, kenapa sangat kita perlu mempertahankan kalimah Allah tu. Sebab masa saya dulu belajar di akidah tu, bagaimana Said Naqi Al-Atas mempertahankan tentang istilah daripada luaran, tapi bila diislamisasikan ditukar terus. Contohnya kita tak pakai lagi Tuhan, dewa tu kita tak tukar lagi, kemudian istilah-istilah lain lah yang maksudnya yang membawa agama tu. Cuma dalam isu sekarang ni mungkin Ustaz Kamil boleh gambarkan secara umum lah kot, kenapa istilah tu sangat penting, terutamanya tentang Kristian ni nak gunakan juga ke macam mana ke? Dr. Basir nak soalan yang menarik tu. Anak mungkin perbezaan lah ni beberapa orang. Pasal benda ni macam sebut lah, kita melihat dari perspektif mana. Sebenarnya kalau melihat dari perspektif yang asal, maknanya orang kafir pun sebut Allah tu dengan nama Allah. Baca dalam Quran tu pun Allah. Cuma bila agama-agama lain tu diselewengkan. Jadi ada Allah bapa, ada Allah ibu, ada Allah anak, mana seleweng. Seleweng tu untuk kepercayaan dia gunalah. Jadi masalah bila benda-benda ni nak digunakan kepada orang lain, kepada orang Islam, terutama orang Islam yang iman lemah.
ya orang awam lah. Jadi akhir sekali, Allah yang sebenar tu, Allah Huwallahu Ahad yang sebenar tu, dengan Allah Bapa tu jadi Allah yang sama. Jadi akhirnya kahwin campur di Indonesia antara orang Islam dengan orang Kristian, orang Islam dengan orang Yahudi pun boleh. Sebab Allah tu Allah yang sama. Sedangkan Allah sudah berbeza. Allah kita, Allah Ahad. Allah dia, Allah yang Quran pun sebut 3 dan 1, 1 dan 3. Jadi penyelewengan tu yang menyebabkan rosak tu. Tapi dalam keadaan yang biasa, kalau untuk kita berdakwah kepada mereka sebenarnya lebih senang. Tapi kalau mereka nak dakwah kepada orang kita yang jahil pun lebih senang bila dia guna nama Allah. Jadi ini balik kepada perspektif lah. Cuma bagi anak lah. Kalau kita isikan dada umat Islam dengan ilmu, tak ada masalah. Yang jadi masalah bila umat Islam tu jahil. Umat Islam sendiri tu tak cukup ilmu. Maka diisi dengan Allah mengikut perspektif orang bukan Islam jadi rosak. Tapi kalau kita ada penapis, tak ada masalah. Takkan kita tak nak baca kitab Bible. Saya baca kitab Bible bahasa Arab. Tak ada masalah pun. Walaupun dalam bahasa dia banyak dia guna Arab. Dalam bahasa Inggeris pun dia guna God. Dia guna Lord. Kenapa sekarang nak guna Allah? Jadi itu banyak persoalan. Jadi inilah tanggungjawab pemerintah untuk menstabilkan keadaan, memberi satu keadaan yang baik untuk rakyat. Dan kita ni Islam agama resmi. Jadi saya rasa adalah kesilapan kita berani nak kata mahkamah buat silap ke atau hakim buat silap ke. Ini serah kepada undang-undang lah. Saya tak payah campur lah. Allah. Baik, masih Dr. kami atas respon tersebut. Dan juga Dr. Basti bertanya soalan. Ada lagi ke soalan daripada sahabat kita ni? Saudara Muhammad Najib ke? Saudara Adib ke? Rasanya Tok Muk tak sempat lagi nak? Datuk dah masuk dah. Masuk dah. Ya, masuk kita tubik. Ada. Okey, dah sudah dah. Sudah. Belum. Tok Muk masuk kita tubik. Dia bila kilat kuat sangat, dia sambar dua-dua elektrik tu. Okey, tu cubaan tu. Baguslah. Okey. Dan tadi Dr. kami respon isu kalimah Allah sikit tu. Dia bagi perspektif yang asal lah. Minta Ustaz Amuk dah pula tu, saya pun tak Yaqulunna belajar. Allah tu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaqulunna Allah qul alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun tu. Jadi mungkin Tok Muk ada perspektif Tok Muk berkaitan dengan isu kalimah Allah ni, sebab saya ingat saya atas muka bumi Allah Ta'ala ni, isu kalimah Allah itu hanya jadi isu di Malaysia lah setakat ni yang kita tahu. Oh, isu kalimah Allah yang sekarang mahkamah ni. Ya. Mungkin ada perspektif Tok Muk lah sikit. Dia sekarang ni macam ni lah. Bila mahkamah membuat keputusan bahawa orang-orang Kristian boleh menggunakan kalimah Allah dalam Injil mereka, dalam buku-buku mereka, maka ramai kawan-kawan yang tap saya tanya, apa sikap? Sebab dia tengok saya senyap. Mufti-mufti semua cakap dan orang-orang cakap. Saya kata saya sejak daripada dulu lagi kurang berminat dengan polemik ini. Kemudian dalam suatu mesyuarat, saya kata mesyuarat ini dianjurkan oleh pihak-pihak yang tertentu lah, pihak yang ada otoriti, apa semua sekali kan. Saya kata malangnya masyarakat kita lebih suka merangka daripada bekerja dalam kerangka. Sama ada orang faham tak tahulah. Maknanya dalam masyarakat kita, apabila kita dah ada perlembagaan, ada kuasa eksekutif, ada kuasa judiciary dan sebagainya, dan kita menerima ini sebagai asas lembaga dan ada raja-raja sebagainya, ini adalah asas kepada pembinaan negara kita. Jadi kalau sesuatu hal terjadi, saya tidak suka nak memberi fokus sama ada keputusan mahkamah itu betul atau tidak.
sama ada orang bukan Islam itu berhak atau tidak, sama ada keputusan mahkamah itu betul atau tidak. Tetapi saya lebih suka melihat bagaimana kita mengatasi persoalan ini daripada kerangka yang ada. Sekarang ini apabila ada keputusan mahkamah, maka kerangka baru wujud. Macam juga apabila Mahkamah Tinggi membuat keputusan bahawa undang-undang jenayah Islam di negeri-negeri tidak valid kerana bertentangan dengan perlembagaan. Sedangkan saya yang buat affidavit tu. Antara buat affidavit tu saya. Jadi saya kata kerja saya mempertahankan kedudukan kita negeri-negeri itu sebagai suatu hakikat yang kita faham, yang kita anuti. Tiba-tiba mahkamah sebagai satu struktur dalam negara kita menolak pandangan kita, maka bagi saya habis setakat itulah. Saya lebih suka berfikir dalam kerangka yang ada, dalam kerangka hubungan antara negeri dan pusat yang ada. Yang macam ni, kita semalam, ini panjang sikit ni Ustaz, boleh ke ni? Boleh. Datang daripada Sabah dan Sarawak. Dia kata sebelum Akta Bahasa Kebangsaan, kami tidak menggunakan perkataan Allah di Sabah dan Sarawak. Tetapi oleh kerana mengikut Akta Bahasa Kebangsaan tahun 65, kami dipaksa oleh Akta Bahasa menggunakan semua-semua ni dalam bahasa Melayu. Itu dia punya kelentong lah. Alasan dia. Sebenarnya walaupun alasan yang jahat, tetapi itu juga dalam kerangka yang ada sekarang. Oleh kerana itu, saya nak tanya bangsa kita, bila ada keputusan seperti itu, adakah Islam kita akan terhapus? Ataupun Islam kita akan terhapus dengan kerana perselisihan dan perbalahan antara kita? Misalnya, kita duduk mesyuarat bagaimana nak gantung loceng di tengkok kucing. Ini tengkok kucing ini maknanya undang-undang negeri, undang-undang perlembagaan dan sebagainya. Jadi kita habis masa duduk berbincang di situ dan kita lupa sebenarnya. Pada pandangan saya, kalimah Allah itu ibarat pedang dua mata ataupun serampang dua mata, boleh merugikan dan boleh menguntungkan. Kalau sekiranya kita ni pasif dan negatif, maka kebenaran mahkamah kepada orang-orang Kristian itu sangat-sangat merugikan kerana kita tidak tahu bekerja dalam kerangka yang ada. Tapi kalau sekiranya kita itu positif dan kita itu aktif, maka keputusan itu boleh memberi keuntungan kepada kita kerana orang-orang Kristian di Sabah dan Sarawak itu bukan cerdik sangat. Jadi instead orang nak gunakan senjata ini untuk membunuh kita, kita boleh menggunakan senjata yang sama untuk membunuh mereka itu. Jadi kita lawan dalam kerangka yang ada. Jadi saya nak bagi contoh. Dalam ekonomi, bagaimana orang Melayu dan orang Islam dalam negara kita ini mendapat jaminan daripada perlembagaan, mendapat jaminan daripada dasar pembangunan Islam, dasar pembangunan ekonomi Melayu. Tapi yet kita masih juga terkebelakang. Kenapa? Kerana kita tidak praktikal macam orang lain. Orang lain, terutama sekali orang Cina, walaupun mereka itu tidak dijamin oleh perlembagaan, tetapi mereka bekerja dalam kerangka yang ada. Mengapa rasuah berlaku dalam negara kita? Sebab ada orang-orang yang bekerja dalam kerangka yang ada. Dia kata dari segi hak keistimewaan orang Melayu, kuasa eksekutif orang Melayu, kuasa semua kuasa orang Melayu. Bagaimana kita nak tebuhkan kuasa itu? Kita gunakan rasuah sebagai satu cara memecahkan tembok-tembok kuasa ini. Maka mereka itu berjaya. Mereka nak buat sesuatu benda yang sukar, kesukaran itu boleh dipecahkan melalui rasuah. Jadi sekarang ni, apakah kita yang kaya atau mereka yang kaya?
kita yang mempunyai banyak perlindungan, banyak jaminan, banyak kawalan itu, apakah kita berjaya atau tidak berjaya? Kita tak berjaya dari segi ekonomi. Sebab kita tidak tahu bekerja. Kita hanya merangka suatu persekitaran dan lepas tu kita tidurlah. Macam kita seminar besar-besar, balik, kita kata okey, forum ini, kita buat forum, lepas tu balik. Jadi oleh kerana itu, di samping kita duduk bising-bising memprotes tentang keputusan mahkamah itu, dan saya dapat maklum mahkamah itu pula terdiri daripada orang Islam semua. Mungkin kita tidak mempunyai peguam-peguam yang mahir. Mungkin kita tidak mempunyai orang-orang dalam yang boleh educate hakim-hakim kita dan sebagainya. Itu yang kita bincang semalam, dua hari lepas. Jadi semalam. Jadi ini semua yang menjadi masalah ini. Oleh kerana itu, saya kata terimalah keputusan itu seada-adanya dari segi politik. Kemudian buatlah kerja sebaik-baiknya bagi mengatasi kelemahan yang ada dalam keputusan itu, dan begitulah juga. Jadi Ustaz, saya nak sambung sikit sebab saya banyak gendala tadi. Mungkin pasal semangat Dr. Kamil kuat sangat tu. Jadi sampai meletup rumah saya ni, atas pun mati api, bawah pun mati api. Jadi saya jadi keliru. Sama ada yang mati itu api ataupun komputer. Sebab kedua-dua komputer mati, api pun mati. Jadi selesai masalah api, masalah komputer. Dan saya nak kata tadi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dhatihi. Kemudian Dr. Kamil mengemukakan satu teori mishkat. Mishkat ini macam satu benda yang sangat cemerlang. Dan kita boleh melihat macam-macam wajah dan warna dalam tu, kan? Jadi oleh kerana itu, mishkat itu saya nak translatekan sebagai refleksi. Dia punya refleks. Jadi Tuhan tidak boleh kita melihat terus, tetapi kita perlu melihat daripada dia punya refleksi. Sebab itu bila Nabi Musa pula dah. Bila Nabi Musa minta nak tengok Tuhan, Tuhan kata, janganlah tengok pada bukit saja. Fakharra sari'a. Tengok pada bukit pun tumbang. Jangan lagi nak tengok pada Tuhan sendiri. Jadi oleh kerana itu, kesalahan kita orang-orang akidah sekarang ni, duduk kelahi fi zatillah. Yadullah ma'al jamaah. Bukan adakah Tuhan macam ni, tangan-tangan macam ni, ataupun apa semua sekali. Sebab inilah perkara yang sangat ditegur oleh Hasan Banna. Imam Banna kata, cukup-cukuplah kita berkelahi tentang zatullah. Tetapi idealism yang tingginya ialah kita perlu menerima sebagai suatu akidah itu ialah Allah bagaimana yang disifatkan dalam Al-Quran, dan segala tanzihat dan sebagainya itu kita ikut saja. Seolah-olah beginilah. Imam Banna nak menyatakan bahawa pada dasarnya beliau adalah seorang salafi. Ini saya sebut dua kali, tiga kali. Gerakan ikhwan itu ialah gerakan salafi. Tetapi gerakan salafi yang tidak ekstremis. Yang tidak ekstremis. Dia kata, apa yang kamu bincang semua tu okey, tetapi tidak mencapai idealism yang tinggi. Mungkin saya boleh apa tu tadilah. Dia kata, apa tu Allah tatara'a fi khalqih. Bila kita tengok kepada khalqillah, maka dia akan ada orang yang sensitif. Sebab tu dalam Quran dia kata, apa tu? Orang yang paling beriman itu ialah al-ulama. Al-ulama yang ada Innama yakhshallah. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama, yang ada emosi. Kalau ulama yang tidak ada emosi, dia hanya menggunakan kognitif saja. Sebab itu dalam Islam ini, bila kita belajar psikologi Islam, iaitu satu asas yang cukup. Dia kata perlu ada imbangan antara antara akal, antara perasaan dan antara fisiologi. Jadi kalau fisiologi hebat, akal dia tak hebat. Jadi macam budak-budak itulah. Budak-budak tubuh besar tapi bodoh. Kalau akal dia hebat, dia jadi cerdik tapi emosi dia tak matang, maka dia jadi macam orang autism lah.
autism kan, autism tu. Sebabnya akal dia jauh lebih tinggi daripada dia punya emosi. Maka emosi dia tak matang, dia jadi macam tu. Oleh kerana itu, menuju kematangan masyarakat Islam, kita perlu melakukan imbangan antara akal, antara perasaan dan antara fisiologi dan sebagainya. Okey, terima kasih. Baik, alhamdulillah Tok Muk kembali dan membuat apa nama? Dia kata nak kata qada lah, mengqada balik apa yang tertinggal sebelum dia terkeluar. Maaf. Okey. Kita ingat okey dah rumah kita ni. Baik, yang dapat di Facebook pun tak ada sangat. Jadi mungkin kita boleh bagi rangkuman penutup lah, seminit sore sebelum kita tutup. Okey. Harapan kepada generasi baru rakyat Malaysia kita ni. Mula Tok Muk dulu lah. Okey. Harapan saya kepada generasi perjuangan. Saya tidak nak sebut sangat masalah orang awam. Orang awam ni dia ikut ya. Nah, kata pemimpin dia macam tu, dia ikutlah. Kata dalam politik kita lah, dalam politik. Dulu dia kelahi. Ikut kelahi. Sampai kelahi habis, kafir mengkafir. Sekarang ni dia berbaik. Ikut berbaik. Jadi kita sebagai orang yang insaf, masa kelahi dulu, kelahi. Okey, awak betul sebab awak dari perspektif yang berbeza. Masa awak berpakat sebab awak sudah ada perspektif yang berbeza. Maka kita tidak londeh-melondeh, tidak apa semua sekali. Oleh kerana itu, yang saya nak memperhatikan ialah orang-orang yang golongan menengah atas yang dikatakan cerdik pandai itu, pandai-pandailah menyesuaikan diri apabila anda berada pada kedudukan sebagai orang cerdik pandai yang dilihat oleh orang awam sebagai ketua dalam pemikiran, ketua dalam pergerakan dan sebagainya. Dan Imam Banna kata, jangan habiskan masa dengan berbincang hal-hal yang tidak ada sangkut paut dengan idealisme, akidah Islam dan sebagainya, sehingga menyebabkan akidah Islam itu merupakan hanya kulit-kulit saja tak sampai kepada isi yang sebenar. Itu saya punya kesimpulan lah. Baik, Dr. Kamil. Kesimpulan saya, kita kata akidah ni kita kata pegangan. Tapi kalau kita kaji betul-betul, akidah Islam ni juga dia satu amalan. Kita ambil contoh je lah, sebagai contoh. Ismullahul Azam, nama Allah Al-Azam tu, banyak hadis-hadis Nabi. Dan satu hari tu Nabi mendengar seorang sedang berdoa selepas dia sembahyang. Dia kata, Allahumma inni as'aluka bi'ani asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Nabi kata, kamu minta itu dengan nama Asma'ullah Al-Azam. Kamu minta Allah Ta'ala akan sahut. Kamu minta Allah Ta'ala akan berikan anugerah kepada kamu. Jadi hadis ni, dan hadis-hadis lain juga, yang serupa dengannya, ada orang sembahyang masjid, minta dengan Allah. Antal manan, badi'us samawati wal ard, dan zal jalal wal ikram, macam-macam lagi. Maka Nabi kata begitu juga. Kalau kamu minta, Tuhan akan sahut seruan kamu. Kalau kamu minta, Allah akan bagi kepada kamu. Jadi hadis-hadis ni semua menggambarkan bagaimana Ismul Azam dengan nama Allah tu, kalau kita minta dengan Allah, Tuhan akan bagi. Sehingga dalam surah Kahfi tu, qala allazi indahu ilmu minal kitab ana atika bihi qabla an yattadda ilaika tarafuka alal qawli bi anna ma'na indahu ilmu minal kitab. Indahu ilmu minal kitab itu ialah Ismullahul Azam. Dia baca bismillah lah. Dia boleh bawa dalam istana Balqis tu. Kepada Nabi Sulaiman dan sebagainya. Maknanya benda ni kita nak cari benda. Nak naik bukit Kinabalu lah, nak naik bukit Everest lah, nak pergi tenggelam dalam laut dan sebagainya. Benda tu adalah amalan harian kita pun. Kalau kita buat dengan istiqamah, dengan konsisten, dengan faham, insya-Allah banyak benda-benda yang mencari adab. Tak sampai kita kata mukjizat. Tapi karamah-karamah Allah Ta'ala beri kepada kita dengan niat ikhlas dan amal sikit sebanyak yang Nabi minta. Baliklah kembali kepada Quran dan Sunnah daripada duk berkelahi, duk berbincang benda yang tak ada faedah dalam remeh-temeh. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, masih sekali lagi pada kedua tok guru
iaitu Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Mahmud Zodi Haji Abdul Majid dan juga Dr. Muhammad Kamil Haji Abdul Majid hafizahumullah taala. Jadi saya pun tak kena ulah apa dah. Kira-kiranya sudah mencukupilah apa yang dibahaskan, diperbincangkan, dikemukakan kepada kita. Saya harap para pendengar lebih kurang 56 program ni sebar-sebarkan sejauh mungkin dalam ambil manfaat. Dan insya-Allah kalau ada rezeki sungguh-sungguh, segala perbincangan ini akan diperincikan dan dicantikkan. Dan kalau ada rezeki, panjang umur rezeki, kita akan bukukan insya-Allah. Jadi masih banyak semua. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita jumpa minggu depan kalau ada rezeki, ataupun kita rehat sekejap ke mungkin boleh juga. Ataupun kita beralih pada tajuk lain pun mungkin juga. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.